Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azim Akram Hakim bin Zabri daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan hari ini saya akan ajar anda untuk pembiakan dengan kaedah tut dan juga mata tunas. Jadi yang pertama kita akan buat kaedah tut. Apa yang kita perlukan adalah penggunting dahan, pisau tut, tanah pitmos dan juga hormon pengakaran. Jadi yang pertama kita gunakan pisau tut untuk buang kambium. Sekejap. Kita clearkan kawasan. Okay. Seterusnya kita gunakan lebih kurang 1 inci. Kita guna kaedah jari. Jadi kita agak-agak 1 inci. Buang kambium dengan berhati-hati. Kita dapat lihat kambium telah dibuang. Seterusnya kita letakkan hormon pengakaran. Hormon pengakaran ni kita dah campur dengan tanah pitmos. Jadi, lihat sini. Caranya mudah. Kita letakkan dalam plastik. Okey. Kita tekukkan saja. Tanah pitmos ni kita dah lembapkan dia. Jadi dia mudah melekat. Okay, kita ikat dia. Okey. Dan itulah kaedah tut. Ini kita buat pada pokok rambutan. Pokok rambutan nama saintifik pokok rambutan adalah Nephilim lapacium dan classification fruit dia adalah simple fleshy root fruit. Okay. Seterusnya kaedah pembiakan yang kedua adalah kaedah mata tunas. Jadi kita akan gunakan pokok jambu atau nama saintifiknya Syzygium aqueum, jambu air.
Dan di sini kita ada batang pokok jambu, kita bagi pokok sion, dan kita akan lekatkan pada pokok penanti. Jadi kita perlu ingat, apabila kita ambil mata tunas, kita perlu tahu pengkal dan juga atas dia, kita ikut arah dia. Jadi kita tengok macam mana nak ambil mata tunas daripada pokok dahan sion. Jadi kita buatkan garisan di sebelah kanan dan kiri. Seterusnya potong bagi sengit. Soalnya pokok jambu air agak keras. Okey. Dapat lihat kat sini mata tunas, dan kita akan lekatkan pada pokok penanti. Okay, sekarang kita ada di pokok penanti. Jadi ni dahan pokok penanti. Jadi, apa yang penting adalah kita perlu pilih dahan yang sama saiz dengan dahan pokok sion yang kita pilih tadi. Jadi kami telah teliti dan dapat lihat kat sini batang dia sama saiz dengan pokok sion yang kita belah tadi. Jadi kita clearkan. Buat kita clearkan cambium. Dan hati-hati kalau boleh jangan pegang bahagian mata tunas, lekatkan. Okey, kita perlu lihat arah pokok sion dan pokok penanti mesti sama. Dan kita lekatkan dengan parafilm tape. Hati-hati sebab kita tak nak mata tunas tadi ditutup. Okay, saya dapat lihat jadi kawasan mata tunas tak ditutup, dan dalam masa beberapa bulan pokok
baru akan tumbuh. Okay, sekarang kita akan buat penanaman anak pokok rambutan. Jadi yang kita selalu panggil adalah pokok rambutan. Nama saintifik dia Nephalem lapacium. Dan classification fruit dia adalah simple fleshy drupe fruit. Jadi sebelum kita mulakan penanaman, kita perlu campurkan apa bahan yang kita perlukan adalah CRP, Chinese Rock Phosphorus, dan juga baja organik. Jadi ini lebih kurang dalam 2 kilo. Kita campurkan dengan CRP. Campurkan semua sekali. Okey. Siap. Okey, sekarang kita dah ada anak pokok rambutan. Dan kita pun telah bersihkan kawasan tanaman. Sekarang kita akan buat lubang. Kita ambilkan CRP tadi. Akan CRP. Macam dia lah. Okey. Dan kita campur CRP dan juga baja organik yang kita campurkan tadi. Kita letakkan bersama topsoil. Kita akan campurkan. Campurkan hingga sekata. Dan masukkan sedikit ke dalam lubang. Dan kita ambil anak pokok yang saya beli. Dan kita akan masukkan ke dalam lubang. Kita akan perlu buat berhati-hati agar tidak merosakkan akar pokok. Pastikan anak pokok yang kita tanam adalah terletak di tengah-tengah lubang tanaman. Dan selepas terletak pokok, dan kita akan tutup dengan tanah campuran yang kita tadi. Okay, kita akhirkan penanaman anak pokok kita dengan siraman kawasan. Siram seperti ini. Dan siap. Seterusnya kita akan membuat kerja-kerja pemangkasan. Jadi tujuan kita membuat pemangkasan adalah untuk mengawal pembesaran tumbuhan.
kita akan dapat membuat tumbuhan tumbuh dengan lebih cepat dan lebih kuat. Ia memudahkan penyelenggaraan pokok kerana kita dapat mengelakkan pokok menjadi terlalu rindang ataupun terlalu banyak dahan. Seterusnya, menghasilkan struktur tanaman yang kukuh dan akan buat pokok itu lebih stabil, tidak mudah untuk jatuh. Dan yang keempat adalah mencegah penyakit. Contohnya apabila terlalu banyak dahan, ia akan menyebabkan air berkumpul di atas daun dan lambat kering. Maka ini akan menyebabkan serangga ataupun penyakit untuk penyakit pada pokok dan akan merosakkan tanaman. Dan akhir sekali ia akan menghasilkan lebih banyak buah apabila kita mengawal pokok dengan betul. Kita perlu melakukan pemangkasan secara berkala. Baik. Jadi pemangkasan perlu buang dahan yang tidak guna, yang rosak. Dan saya telah melakukan pemangkasan. Ini hasilnya. Banyak daun dan kita dapat lihat kita mempunyai satu batang besar sahaja dan ini akan meningkatkan kadar nutrien ke setiap dahan dan penyakit juga akan dapat dielakkan. Pembajaan. Jadi, tujuan pembajaan adalah untuk memastikan kesuburan tanah, memberikan unsur pemakanan kepada tumbuhan, membaiki struktur pokok. Unsur yang diperlukan oleh tumbuhan makro iaitu unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Yang pertama adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan juga sulfur. Mikro pula iaitu unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit adalah ferrum, boron, manganese, zinc, kuprum, molybdenum dan klorin. Jadi, kaedah pembajaan yang pertama adalah alur. Peralatan yang diperlukan adalah cangkul. Jadi alur kita perlu buat bulatan keliling buat alur dalam bentuk bulatan keliling pokok dan kita akan letak baja. Seterusnya kita akan kambus alur itu dengan tanah. Ini bagus untuk pokok yang sensitif terhadap baja. Seterusnya adalah kaedah poket. Kita perlu menggunakan cangkul juga untuk korek lubang seperti dalam gambar. Dan kita letakkan baja. Seterusnya adalah kaedah taburan. Kaedah taburan kita menggunakan tangan ataupun alatan seperti sudik. Dan yang akhir sekali adalah kaedah semburan daun. Kaedah semburan daun kita perlu cairkan dahulu baja dan sembur pada daun pokok. Alatan yang diperlukan adalah mesin penyembur dan juga atau mesin penyembur bermotor. Dua jenis baja iaitu baja organik dan juga baja kimia. Baja organik adalah baja asli yang terdiri daripada sisa tumbuhan atau najis haiwan. Baja organik biasanya digunakan sebagai baja permulaan sebelum penanaman pokok dilakukan. Penggunaan baja organik bertujuan untuk meninggikan tahap kesuburan tanah dan membaiki tekstur tanah. Baja kimia, baja yang diproses kepada bentuk-bentuk butiran, habla dan cecair. Baja kimia jenis butiran
boleh digunakan secara terus kepada tanaman manakala jenis hablur dan cecair hendaklah dicampurkan dengan air terlebih dahulu sebelum disembur kepada tanaman. Jadi, masa untuk membajak adalah 10 hingga 14 hari bagi pokok sayur-sayuran, sekali sebulan bagi pokok renek, 3 hingga 4 bulan bagi pokok teduhan, selepas pemangkasan bagi membantu pokok pulih, ataupun bila terdapat tanda pokok tidak sihat, kekuningan atau pertumbuhan terbantut. Pembajaan dilakukan apabila pokok kurang nutrien, tanah tidak subur, tanaman mudah patah, kekuningan, pokok sedang giat membesar ataupun pokok berbunga. Serangga perosak yang terdapat ada 3, tertib dalam gambar sebelah kiri, menyerang daun dan dahan durian di mana pokok akan kelihatan pudar akibat diselaputi oleh kelapuk hitam. Daun yang diserang tertib akan jadi kering, layu dan akan gugur. Dahan diserang akan mati juga. Kawalan dengan penyembur racun minyak putih white oil pada kawasan diserang dan racun serangga dapat membantu mengelakkan serangga perosak ini. Seterusnya adalah koya. Koya menyerang buah durian di mana terdapat seakan kelupuk berwarna putih pada buah atau seakan ada madu rebesan pada bahagian buah dan daun. Kawalan dengan minyak putih white oil mengikut label. Dan yang terakhir adalah lalat buah. Serangga paling serius dalam menyerang buah-buahan di Malaysia, menyerang terutamanya buah mangga harum manis. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Sekarang kita akan buat penyiraman pokok. Jadi penyiraman pokok kita perlu ratakan air di permukaan tanah bawah pokok. Siraman perlu dilakukan pada waktu pagi atau waktu petang. Seterusnya adalah buah oren. Buah oren kita akan teliti dahulu buah yang baru dipetik dari pokok. Dan jika ada kecacatan kita akan basuh. Bila buah dah dibasuh, kita akan keringkan buah. Dan kita akan biarkan buah kering. Sekarang apabila buah sudah kering, kita akan labelkan buah satu persatu. Dan kita masukkan ke dalam bungkusan. Dan akhir sekali kita tutup bungkusan menggunakan pita pelekat. Okey, itu sahaja. Sekarang kita di pengendalian hasil. Jadi buah yang baru dipetik haruslah diteliti dahulu dan agar tiada kecacatan. Dan buah yang baru dipetik haruslah dibasuh terlebih dahulu. Okay. Jadi selepas buah dibasuh, kita perlu keringkan. Dan kita akan biarkan buah kering.